Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi pada hari ini cikgu akan teruskan pelajaran kita untuk topik yang seterusnya. Topik ini lebih kepada pengetahuan dan pemahaman kamu berkenaan dengan mata wang asing yang ada di dunia. Okey, seperti mana yang kamu tahu, di Malaysia kita menggunakan wang ringgit. Jadi kamu pun sudah diperkenalkan pada awal pengajaran hari itu apakah contoh-contoh wang ringgit yang ada di Malaysia. Contohnya RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan juga RM100. Dan cikgu juga telah kenalkan dua jenis mata wang Malaysia yang sangat jarang ditemukan dan hanya sebagai simpanan pengumpul ataupun kita panggil mereka ni kolektor. Okey, iaitu wang kertas RM60 dan juga wang kertas RM600. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan pergi ke serata dunia untuk melihat apakah wang-wang yang negara-negara tersebut gunakan dan bandingan dia dengan nilai mata wang Malaysia. Okey, sebelum itu kita akan lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, iaitu mengenal mata wang negara ASEAN. Yang kedua, menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang semasa negara lain. Jadi tanpa buang masa, marilah kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jadi mata wang asing. Setiap negara menggunakan mata wang berbeza dalam sistem jual beli mereka. Contoh dia, di Malaysia kita pakai ringgit Malaysia, ataupun kamu lihat cara penulisan pengiraan wang iaitu RM di depan. Okey, di Amerika Syarikat ataupun kita panggil sebagai negara USA, mereka pakai wang yang disebut sebagai US dollar, dan di negara Arab Saudi mereka menggunakan wang yang disebut sebagai rial. Okey. Mata wang negara berlainan mempunyai nilai berbeza dengan ringgit Malaysia. Jadi setiap mata wang yang diguna pakai di dunia ini, nilai dia adalah berbeza-beza dengan mata wang yang kita gunakan. Jadi kita lihat pada seterusnya. Okey, jadi kita akan lihat dahulu apa mata wang ASEAN. Okey, wang mata ASEAN merupakan negara-negara yang berada pada Tenggara, iaitu adalah beberapa negara yang kamu akan lihat nanti, dan juga apa kadar tukaran mereka berbanding dengan RM1. Okey, tanpa buang masa kita lihat dahulu apa contoh mata wang ASEAN. Okey, jadi kita akan klik kepada negara-negara tertentu sebelum kita pergi kepada mata wang mereka. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat ada beberapa buah negara, iaitu pertama Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Vietnam dan juga Laos. Okey, kita pergi dengan negara yang paling hampir dengan kita. Kita pergi dengan cara lawanan arah jam. Okey, kita pergi ke negara Singapura dahulu. Okey. Sebentar ya. Okey, tak boleh tekan, tak apa. Kita pergi seterusnya lah. Okey. Kita pergi negara kita dahulu, iaitu negara Malaysia. Okey, di Malaysia kita menggunakan wang yang disebut sebagai ringgit Malaysia, ataupun dalam istilah negara luar mereka menyebut duit kita dengan istilah MYR ataupun Malaysian Ringgit. Okey. Jadi seperti mana yang kamu sudah lihat, mata wang kita ada beberapa jenis yang kita akan lihat contohnya di sini. Okey, kita ada wang RM1, wang RM5, wang RM20, wang RM10, wang RM50, wang RM100, dan juga kita ada shilling, 5 sen, 10 sen, 20 sen dan juga 50 sen. Okey, itu contoh-contoh wang di negara Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi ke negara seberang, iaitu negara Indonesia. Mereka menggunakan wang yang disebut sebagai rupiah. Okey,
Dan sebutan antarabangsa, mereka menyebut mata wang Indonesia sebagai IDR atau istilah dia Indonesian Rupiah. Okey, jadi kita lihat apa contoh-contoh wang yang mereka ada. Okey, mereka ada RM1,000, RM2,000, RM5,000, RM10,000, RM20,000, RM50,000 dan juga RM100,000. Walaupun nilai mata wang mereka besar pada kertas, kita akan lihat perbandingannya pada akhir pada topik seterusnya sebentar lagi. Okey, ini contoh-contoh wang yang ada. Okey, seterusnya mata wang Singapura ataupun dolar Singapura. Okey, negara antarabangsa istilah dia disebut sebagai SGD atau Singaporean Dollar. Okey, ini adalah contoh wang Singapura. Ada $2 Singapura, $5, $10, $50, $100, $1000 dan juga pada zaman dahulu ada juga yang menggunakan wang berjumlah $10,000 Singapura. Okey, mungkin orang kaya yang pakai $10,000 ni. Okey, jadi seterusnya kita lihat, nanti kita akan bandingkan wang-wang yang kita tengok ni dengan wang Malaysia sendiri. Apakah nilai mereka lebih besar ataupun nilai mereka kecil. Okey, seterusnya kita pergi ke atas negara kita, iaitu negara Thailand. Mereka menggunakan mata wang yang disebut sebagai Baht ataupun istilah antarabangsa dia THB, Thailand Baht. Okey, ini contoh-contoh wang negara Thailand. Ni pada pandangan depan ada 1000 baht, 500 baht, 100 baht, 50 baht dan juga 20 baht. Ini bahagian belakang ni lah, ada gambar-gambar tokoh-tokoh negara Thailand. Okey, seterusnya kita pergi ke atas lagi, iaitu mata wang negara Vietnam yang disebut sebagai Dong. Okey, ataupun istilah antarbangsanya disebut sebagai VND, Vietnamese Dong. Okey, ini contoh wang mereka. Ada 10,000 dong, ada 20,000 dong, 50,000 dong dan 100,000 dong. Ini pun lebih kurang macam Indonesia. Mata wang mereka ternampak besar pada kertas. Nanti kita akan bezakan berapa nilai mereka dengan Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi ke negara Laos. Negara Laos menggunakan mata wang yang disebut sebagai KIP ataupun istilah antarabangsa dia ialah LAK, Laotian KIP. Okey, seterusnya kita pergi lihat pada contoh mata wang mereka. Ada 5 KIP, 50 KIP, ini 200 KIP dan juga ni 2000 KIP, 9000 dan seterusnya lah, berbeza-beza. Ini contoh wang mereka lah. Okey, seterusnya negara Kemboja. Okey, jangan tertukar dengan negara Arab Saudi. Arab Saudi menggunakan mata wang rial. Yang ini mata wang Kemboja disebut sebagai rial. Okey, dan istilah antarabangsa mereka ialah KHR ataupun Cambodian Rial. Okey, ini mata wang mereka ada berapa ni? 5,000, 1,000, 500, 100. Okey, ini mata wang yang belakang. Okey, ini contoh mata wang Kemboja. Seterusnya kita pergi ke seberang, iaitu ada mata wang Brunei ataupun mereka sebut sebagai dolar Brunei, dan istilah antarabangsa dia disebut sebagai BND ataupun Brunei Dollar. Okey, ini mata wang Brunei. Okey, ada $1 Brunei, $5 Brunei, $10 Brunei dan seterusnya lah. Cikgu tak masukkan semua. Ini pun slide yang cikgu pinjam daripada Google. Okey, seterusnya negara Myanmar ataupun disebut sebagai Kyat, dan antarabangsa ialah MMK, Myanmar Kyat. Contoh dia ialah seperti inilah.
Ni contoh mata wang negara Myanmar. Ada banyak mata wang mereka. Nanti kamu boleh lihat. Cikgu akan berikan juga slide ni pada dalam kelas nanti supaya kamu boleh lihat dengan jelas. Okey, seterusnya ialah mata wang Filipina ataupun kita sebut sebagai peso. Istilah terbangsa ialah PHP ataupun Philippine Peso. Okey, ini mata wang, contoh beberapa mata wang Filipina. Ada 5 peso, 10 peso dan juga ini pun 10 peso juga. Okey, seterusnya kita lihat kepada perbandingan nilai mata wang RM1 dengan negara lain. Dalam arti kata lain, kalau kamu bawa RM1 duit kamu pergi ke negara tersebut, berapakah nilai yang kamu akan dapat? Okey, di Malaysia kita tahu kita menggunakan RM1. Tetapi dengan RM1 yang kamu bawa itu, sekiranya kamu pergi ke Singapura, kamu hanya akan dapat 0.33 ataupun 33 sen dolar Singapura sahaja nilai RM1 kamu di sana. Okey. Dan kalau kamu pergi kepada negara Thailand yang menggunakan baht, RM1 kamu adalah bernilai 7 baht 81 sen. RM1 kamu, RM1 Malaysia sama dengan 7 baht 81 sen. Okey, bermaksud negara kita mempunyai nilai yang lebih besar daripada negara Thailand. Manakala di Singapura, nilai Singapura adalah lebih kecil daripada Malaysia, iaitu RM1 Malaysia bersamaan dengan 33 sen sahaja di dolar di Singapura. Bermaksud mata wang Singapura adalah lebih besar daripada Malaysia. Sekiranya kamu pergi ke Indonesia, RM1 Malaysia bersamaan dengan RM3,642.19. Itu nilai mata wang Malaysia dengan rupiah. Bermaksud mata wang Malaysia adalah lebih kuat daripada mata wang Indonesia. Cuma di Indonesia nilainya adalah sangat besar sehingga menjangkau RM3,642. Tetapi di negara ASEAN ada lagi negara yang lebih banyak ataupun lebih besar tukaran dia. Kita akan tengok selepas ini. Sekiranya kamu pergi ke Brunei dengan wang RM1 kamu, RM1 Malaysia ditukarkan kepada dolar Brunei, kamu hanya dapat 34 sen dolar Brunei. Dan ini bermaknakan bahawa Brunei mempunyai mata wang yang lebih kuat daripada ringgit Malaysia. Filipina, kalau kamu bawa RM1 Filipina pergi ke RM1 Malaysia pergi ke negara Filipina, maka kamu akan dapat RM1 Malaysia bersamaan dengan 13 peso 9 sen. Okey, pergi ke Myanmar pula, kamu akan bawa RM1 Malaysia ditukarkan ke sana, kamu akan dapat 367 kyat 10 sen. Di Vietnam pula, kamu tukarkan RM1 Malaysia, kamu akan dapat 5,639 dong 65 sen. Okey, bermaksud nilai Vietnam adalah lebih rendah daripada nilai Malaysia secara hakikatnya lah. Kamu boleh lihat juga tukaran semasa dengan lebih tepat di Google. Cari sahaja. Contohnya Malaysia mengikut MYR, 1 MYR tu rupiah sebagai contoh. Nanti kamu akan dapat lihat tukaran semasa. Okey, seterusnya kamu bawa RM1 Malaysia pergi ke Laos yang menggunakan kip, kamu akan dapat 2056 kip 52 sen. Dan akhir sekali kamu bawa RM1 Malaysia ke Kemboja, kamu akan dapat 989 rial 84 sen. Okey, secara mudahnya kalau kamu nak susun nilai mata wang yang kuat hinggalah yang paling rendah, kamu boleh lihat pada nombor. Semakin kecil nombor tukaran dia, sebagai contoh kita nilai wang di negara ASEAN, kamu nak susun mengikut kuat hingga lemah, maka nombor yang paling kecil ialah mata wang yang mempunyai kekuatan yang lebih
besar. Begitu di sini kita dapat lihat yang paling kuat ialah Singapura, diikuti dengan Brunei, seterusnya ialah Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Filipina, kemudian Myanmar, seterusnya Kemboja, Laos, Indonesia, dan akhir sekali ialah Vietnam. Vietnam adalah negara ASEAN yang mempunyai tukaran yang agak besar berbanding dengan negara-negara lain, bermaksud mata wang mereka agak lemah. Okey. Walau bagaimanapun, walaupun besar, nilai mereka hanyalah sama sahaja di negara masing-masing. Okey, sebagai contoh, RM1 kamu memang kamu sebut sebagai Rp3,640 di Indonesia, tapi nilai barangan yang kamu akan dapat dari sana lebih kurang sahaja dengan wang RM1 di negara kita. Okey, itu besar tak besar bergantung kepada ekonomi negara tersebut. Semakin kuat ekonomi mereka, maka kemungkinan mata wang mereka akan semakin kecil tukaran dia. Okey. Jadi setakat itu saja untuk topik hari ini. Kita lihat beberapa soalan yang kita akan lihat dan jawab sama-sama. Okey. Mata wang bagi Thailand dipanggil sebagai, okey, gambar ini sebagai mengilukan kamu, inilah gambar mata wang Singapura. Tetapi di Thailand kita sebut mata wang ini sebagai, okey, rial ke, peso ke, kip ke, baht? Jawapan dia ialah baht. Okey, soalan nombor 2. Di negara Laos kita menggunakan mata wang apa? Kalau kamu tak ingat, kita boleh patah balik. Laos menggunakan mata wang. Okey, dan sekali Kemboja menggunakan mata wang rial. Dan mata wang yang sah di Indonesia ialah mata wang rupiah. Okey, jadi setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Nanti cikgu akan selitkan sekali dengan latihan untuk hari ini berkenaan dengan mata wang. Jadi cikgu minta kamu tonton video ini untuk mendapat kefahaman yang lebih berkenaan dengan mata wang di ASEAN. Untuk hari esok, cikgu akan selitkan berkenaan dengan mata wang negara-negara luar dan juga bagaimana kamu nak celik wang, cara menggunakan wang, apa itu menyimpan dan seterusnya lah. Okey, jadi setakat itu saja. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan kamu dapat faham dengan lebih mendalam dan kamu dapat memahami nilai mata wang Malaysia berbanding dengan negara-negara lain. Dan sekiranya kamu dah dewasa nanti, sekiranya kamu mempunyai rancangan untuk melancong ke negara luar, kamu semak dahulu kadar tukaran mata wang supaya memudahkan lagi perjalanan kamu di negara yang kamu nak melancong tersebut. Jadi itu sahaja yang cikgu ingin sampaikan. Jangan lupa buat latihan. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan ini dapat membantu kamu. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.